Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Hadisun al-Yawm, tajuk kita pada pagi ini, tajuk yang ke-17, iaitu tawakal. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, yakni memeliharanya. Allah Ta'ala juga berfirman, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Hanya kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman menyerahkan diri. Dan ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Hanya kepada Allah hendaklah kamu sekalian menyerahkan diri jika kamu sekalian benar-benar orang yang beriman. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritul umamal bil mausim. Wa ra'aitu ummati mala'us sahla wal jabala. Fa'ajabani kathratuhum wa hay'atuhum. Wa qila li aradita? Faqultu na'am. Qala wa ma'a ha'ula'i sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. La yaktawun wa la yatatayyarun wa la yastariqun wa ala rabbihim yatawakkalun." Dia perlihatkan kepada saya berbagai umat yang berkumpul. Kemudian saya melihat umatku memenuhi lembah dan gunung. Mereka jumlahnya banyak dan kehebatannya mengkagumkan saya. Setelah itu saya ditanya, apakah engkau rela? Saya menjawab, ya. Bersama mereka terdapat 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisap. Mereka tidak menipu. Mereka tidak menghambur-hamburkan harta. Dan mereka tidak mencuri. Kepada Tuhannya mereka menyerahkan diri. Betulkan terjemah. Mereka tidak menjampi, bukan tidak mencuri. Ukasha bin Mihsan atau Muhsin, dua boleh dibaca. Ukasha bin Mihsan atau Muhsin al-Asadi kemudian berdiri seraya mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah Ta'ala agar saya dijadikan di antara mereka. Ya Allah, jadikan Ukasha termasuk antara mereka, yakni yang masuk syurga tanpa hisab. Doa Rasulullah SAW. Yang lainnya juga berdiri seraya mengatakan, berdoalah pada Allah agar saya juga dijadikan di antara mereka, yakni yang masuk syurga tanpa hisab. Ukasha telah mendahului dirimu, jawab baginda sallallahu alaihi wasallam. Abu Ali Muhammad Ar-Ruzabari mengatakan bahawa saya pernah meminta kepada sesuatu kepada Umar bin Sinan. Berceritalah kepadaku tentang Sahal bin Abdullah, tanya saya, atau mohon saya. Sahal telah mengatakan, bahawasanya tanda orang yang bertawakal ada 3. Tidak meminta, tidak menolak, dan tidak menahan. Dan tidak memakan, tidak menahan. Muslimin dan muslimat, sedang penonton dan rahmati Allah sekalian. Ini tajuk yang ke-17 dalam jalan-jalan pendakian menuju pada Allah SWT. Jalan-jalan para salikin. Kalau sebelum ini kita tahu tentang urutan jalan-jalannya bermula daripada bertaubat kepada Allah. Diikuti dengan mujahadah, diikuti dengan uzlah ataupun khalwat. Kemudian dengan taqwa, dengan wara', dengan zuhud.
dengan mendiamkan diri pada perkara batil, dengan sifat takut, dengan sifat harap, sifat sedih, lapar, khusyuk dan tawaduk, menentang hawa nafsu, menentang sifat hasad, dan juga tajuk ke-16 yang telah kita selesai perbicaraannya, iaitu qanaah, bersifat cukup. Kita berada pada pendakian tangga yang ke-17, iaitu namanya tawakal. Perkataan tawakal satu kalimah yang kita faham secara makna umum. Itu serah pada Allah dengan menafikan kekuatan kita, campur tangan kita atau mana-mana makhluk lain. Menunggu dengan sabar dan redha apapun keputusan Allah. Maka tawakal kepada Allah merupakan salah satu daripada sifat dan juga akhlak serta perkara yang bersifat pegangan orang-orang yang beriman dalam hati mereka. Ini dinamakan amalan hati. Ia tidak kelihatan pada zahir dengan jelas, walau ada tanda. Ia adalah satu namanya sifat hati. Pernah satu ketika ada seorang lelaki masuk masjid Nabi SAW. Dan dia melihat seorang budak yang tekun ibadat. Tekun ibadat. Lalu ditanya lepas budak tu selesai solat. Dia kata, Ibnu man anta? Anak siapa? Kerana kagum budak ni, budak tapi dah kuat ibadat. Maka jawab budak ni, saya ini ialah anak yatim. Mak ayah dua-dua mati. Lalu kata lelaki ni, maukah kamu jadikan aku bapamu? Aku jadi bapa angkat. Nak tak saya jadi bapa angkat? Dan budak ni kata, pakcik, adakah pakcik akan beri saya makan kalau saya lapar? Tut'imuni in ju'tu. Adakah kalau saya lapar pakcik bagi makan? Oh, ya saya bagi makan. Naam. Baik, kalau saya tak ada baju, pakcik boleh bagi baju. Maka jawab pakcik ni, boleh saya bagi baju. Lalu kata budak ni, kalau saya sakit, pakcik boleh sembuhkan saya sakit. Lalu kata pakcik ni, tak boleh, yang tu tak boleh. Kalau saya mati, pakcik boleh hidupkan saya balik. Lalu kata pakcik ni, tak boleh. Kalau begitu, biarkan saya dengan Tuhan saya. Biarkan saya dengan Tuhan saya. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Walladhi yut'imuni wa yasqin. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Dia membaca ayat surah Syu'ara. Tuhan yang menjadikan aku, Tuhan yang uruskan aku. Dia memberi makan pada aku, dia yang memberi minum pada aku. Dan bila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Maka biarkan aku dengan Tuhanku. Artinya budak ni, walaupun dia kecil, dia tunjuk makna tawakalnya. Tidak bergantungannya pada orang. Jadi ini kita katakan intro kepada makna tawakal. Al-Imam Ibn Jauzi bawa satu kisah supaya kita faham makna tawakal secara umum. Bila beberapa pelayar Islam, kapal mereka terkandas di sebuah pulau. Lalu mereka pun berhenti di situ sambil membaiki kapal mereka. Lalu dilihat ada seorang duduk di pulau tersebut, menyembah berhala sekian lama. Lalu berlakulah dialog antara pada pelayar Islam ini dengan penyembah berhala sehingga dia masuk Islam. Dia masuk Islam dan dia mula belajar tentang Islam. Lalu bila kapal ini siap diperbaiki, mereka nak tinggalkan pulau. Tetapi mereka memikirkan keperluan lelaki yang baru memeluk Islam. Lalu mereka mengumpulkan duit yang mereka ada, beri pada lelaki ini. Lalu kata lelaki ini, kenapa awak beri duit pada saya? Maka jawabnya, supaya awak dapat menggunakan untuk kehidupan awak. Dia kata, aku masa kafir, masa sembah berhala, aku tidak pernah fikir tentang rezeki. Sedangkan aku kafir. Bagaimana sesudah aku Islam dan aku kenal Tuhanku yang sebenar? Kalau Tuhanku tidak membiarkan aku rezekiku ketika mana aku sesat, masakan Tuhanku membiarkan aku ketika mana aku dalam petunjuk? Lihat bagaimana tawakal dia.
Oleh kerana itulah bila kita sebut makna tawakal, iaitu penyerahan dan keyakinan kepada Allah. Ketika mana orang-orang ragu-ragu tentang kita, maka kita tunjukkan keyakinan. Ini bila orang-orang kafir ramai, makin ramai. Dalam satu peperangan namanya Perang Ahzab. Ramai. Ditambahi pula dengan spekulasi yang bertiup kencang. Bertiup kencang bahawa mereka mengumpulkan semua orang sokong, satu dunia sokong untuk menghancurkan Islam. Allah turunkan ayat tentang sifat orang beriman. Alladzina qala lahumun nas, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Ketika mana orang Islam dah dikepung dalam perang Ahzab, tak ada seorang pun nak tolong. Tak ada satu kabilah pun nak tolong. Semua kabilah takut. Semua kabilah bergabung dengan musyrikin Mekah. Pada waktu Madinah bersendirian dan berseorangan. Pada waktu umat Islam merasakan bahawa mereka berada dalam keadaan yang kritikal, fi haraj. Bukan seperti tanduk di hujung, seperti telur di hujung tanduk. Seperti embung di hujung rumput. Memang kalau dalam bahasa Quran disebut nyawa berada di halqum. Wa balagatil qulubul hanajir. Hati ni macam nak terkeluar. Dek keadaan yang begitu genting. Kepungan. Datang pula seorang pakar provokasi namanya Nu'aim bin Mas'ud. Waktu itu masih kafir sebelum memeluk Islam. Ini pakar. Kalau hari ni dia TikTok lah nama dia. Kalau hari ni dia mungkin media TikTok. Dia mungkin media Facebook. Ini Nu'aim yang memang diupah untuk kerjanya provokasi. Dan ditakut-takutkan orang Islam. Habis dah kamu, habis dah. Semua kumpul. Dan Allah menzahirkan bagaimana sifat tawakal orang beriman. Allah kata, Alladzina qala lahumun nas. Orang yang bawa provokasi berkata kepada para sahabat, Innan nasa qad jama'u lakum. Semua manusia berkumpul untuk lawan kamu. Fakhshawhum, hendaklah kamu rasa gerung, takut, kamu kena takut. Fazadahum imana, tapi mereka tak takut. Iman mereka makin bertambah. Iman mereka makin bertambah. Lalu mereka kata apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kami ada Allah. Kami ada Allah. Kamu ramai macam mana pun kami ada Allah. Sebaik-baik pembantu dan penolong. Baik-baik tempat kamu menyerahkan diri. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Lalu dek tawakal benar mereka pada Allah. Allah berikan mereka, Allah ubah mereka daripada ketakutan kepada nikmat. Lam yamsashum su'. Sedikit pun kejahatan tidak menyentuh mereka. Sedikit pun mudarat tak kena pada mereka. Cerita bergegar ni orang tu. Sikit pun tak kena apa pun. Wattaba'u ridwanallah. Dan mereka mendapat redha Allah. Bagaimana ulama' bila membicarakan tentang tawakul, intro ni. Kita cerita intro dulu. Permulaan, muqaddimah. Kita baca kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Waktu sepakat penduduk Iraq untuk sama-sama menghukum Nabi Allah Ibrahim. Kan Nabi Allah Ibrahim mengajak manusia beriman pada Allah. Mereka sepakat semua, kecil, besar, tua, muda, sihat, sakit, kumpul kayu api untuk membina atau untuk buat satu unggun api terbesar dalam sejarah dunia dan manusia. Ini Guinness Book Rekod terlepas pandang. Api yang paling terbesar di dunia, yang pernah dihidupkan oleh orang, dibuat. Ialah api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Kerana seluruh penduduknya belum cerita lagi arahan negara. Cari kayu-kayu api sehingga yang sakit bernazar, kalau sihat akan cari kayu api untuk bakar Ibrahim. Yang tua juga datang. Sepakat kaum Babylon memusuhi Ibrahim. Kita tak pernah jumpa orang yang dalam satu negara sepakat musuh seorang. Mereka di paling kurang ada penyokong. Ayah Ping pun ada penyokong Ayah Ping. 7,000 juga penyokong Ayah Ping. Kalau semua pejabat agama lawang dia pun ada 7,000 penyokong. Peguam ada, artis ada, opera ada. Ramai jugalah 7,000. Nabi Allah Ibrahim seorang. Dengan mak ayah dia sekali. Yang melainkan ibunya.
Semua ni pakat nak bakar Nabi Allah Ibrahim. Semua cari kayu api. Melainkan pengecualiannya pada 3 orang. Iaitu Lut, Sarah dan juga ibunya. Yang lain semua. Okey, dah buat api besar. Macam mana nak masukkan api? Masukkan Ibrahim, api besar sangat. Dekat pun bahang dia kuat. Okey, seorang yang mencadangkan buat satu manjanik. Dan ini manjanik yang pertama dalam sejarah manusia. Kalau hari ni panggil meriam lah. Itu panggil manjanik. Itu satu bentuk sudu besar. Letak atas sudu tu, buang tepan tu. Ditarik. Letak Nabi Allah Ibrahim, campak dari jauh. Campak. Itu kalau tak ada api pun campak jatuh mati. Ini kan ada api. Maka ketika mana Nabi Allah Ibrahim ni campak, datang Jibril AS. Alakah hajah? Wahai Ibrahim, apakah kamu ada hajat? Dalam keadaan begitu genting. Datang malaikat. Malaikat ni, dikipas sekali je, habis. Api itu akan terpadam. Selamat Nabi Allah Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim pada waktu itu dia kata apa? Saya tidak berhajat pada kamu, saya cuma berhajat pada Allah. Ini tawakal. Seolah-olah kita di hidup ini ada 2 tawaran depan kita. Jaminan makhluk atau jaminan Allah. Lalu kita memilih jaminan Allah. Memilih jaminan Allah untuk menjadikan keajaiban dalam hidup. Keindahan, keseronokan, kebahagiaan. Tentang kita sentiasa berada di hadapan kita 2 jaminan. Satu jaminan makhluk, satu jaminan Allah. Maka jaminan mana yang kita akan tenang? Kalau jaminan Allah yang kita tenang, maka inilah dia tawakal yang sebenar. Lalu Ibrahim kata, ada pun dengan kamu, wahai Jibril, aku tak berhajat. Ada pun dengan Allah, ya. Maka ketika itu, kalau Nabi Allah Ibrahim minta pertolongan Jibril, yang diperoleh cuma api itu padam. Dan itu satu proses biasa kalau api itu padam, dan orang tak terbakar. Dan Namrus dan juga para pendukungnya pasti akan hidupkan api lain lagi. Tapi apa berlaku sebaliknya? Api tidak berfungsi. Lalu Namrus mati, akan nak guna apa benda lagi? Api tadi berubah jadi sejuk. Faqulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan kami berfirman kepada api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera kepada hamba kami Ibrahim. Bayangkan, api itu tak berfungsi. Api tak berfungsi. Api itu menyala macam biasa. Mengeluarkan bahan panas macam biasa di luar. Tapi Ibrahim tak ada kena apa-apa. Duduk dalam dengan tenang. Sehingga Nabi Allah Ibrahim pernah ditanya, tempat mana paling seronok kamu duduk atas dunia ini? Maka kata Nabi Ibrahim, waktu aku pernah berada dalam api, itu paling seronok sekali. Paling seronok, paling indah sekali. Tenang sekali. Berarti seorang bila berada dalam tawakal pada Allah, Allah akan jadikan kehidupannya seronok. Kalau kita tawakal pada makhluk, serba salah kita. Maka ini mukadimah kepada makna tawakal. Serah kepada Allah SWT. Dan inilah perintah Allah kepada seluruh hamba-Nya. Supaya kita tahu kita ada Tuhan yang mengatasi segala-galanya. Kita ada Allah. Contoh di antara nama Nabi SAW. Rasulullah ni ada banyak nama. Antara nama Rasulullah, selain pada Muhammad, Ahmad, Yasin, Taha, Rasulullah dinamakan sebagai Mahmud. Rasulullah juga dinamakan sebagai Abul Qasim. Antara nama Rasulullah ialah Mutawakkil. Nama Rasulullah ialah Al-Mutawakkil. Apa itu mutawakkil? Yang bertawakal. Kenapa Rasulullah SAW digelar sebagai nama? Antara nama Rasulullah Mutawakkil. Dan Rasulullah sabar dengan apa pun dia alami. Dan redha dengan sedikit. Dan mengetahui bahawa yang mendatangkan manfaat dan mudarat ialah Allah. Semuanya datang dari Allah. Dan apakah bila kita sebut tawakal, kita tak berusaha. Kita tak berusaha.
Tuan-tuan sekalian, memang kalau kita tak mengambil sebab dan berusaha, ini menyalahi syarak. Tapi kalau kita tidak bertawakal, ini menyalahi akidah. Kalau seorang tu usaha tapi tak tawakal, akidahnya rosak. Tapi seorang itu bertawakal dengan maksud tidak mahu berusaha, maka ini menyalahi syarak. Tapi kita kat mana? Kita antara perintah syarak, yang melaksanakan segala sebab, dan penyerahan kepada Allah. Bagaimana kata ulama, kamu bekerja di bawah, hatimu di atas. Kerja di bumi, hatimu di langit. Itu ibarat. Kita kerjalah kat bumi ni, benda pun kerja. Apa pun usaha, tapi hati dia di langit. Mana hati kita dengan Allah. Jaya tak berjaya, urusan Allah. Saya buat semua benda ni, saya pergi bekerja, niaga. Untung tak untung, ini urusan Allah. Saya serah pada Allah. Kalau Allah nak jadikan ini sebab kepada kekayaan saya, Allah akan mudahkannya. Kalau Allah tak bagi, maka itulah takdirnya. Saya terima. Kalau ia berlaku macam, tak macam saya nak, saya tahu ini takdirnya. Kalau dia berlaku macam saya nak, saya tahu ini ialah daripada Allah. Famin taisirihi. Kata ulama, kalau benda tu berlaku kita tak suka, fabitakdirihi. Kalau ia berlaku yang kita suka, fabitaisirihi. Kita tak suka benda ni, berlaku. Itulah takdir Allah, kita terima. Dan kalau ia berlaku macam kita nak, kita bisnes, jadi macam kita rancang, meletup. Itu kan Allah mudahkannya. Kata Allah Ta'ala sebut, summa atba'a sababa, fa'atba'a sababa. Lalu kami mudahkan sebabnya, lalu kami datangkan kemudahan pada sebab. Waktu Allah cerita tentang Zulkarnain. Zulkarnain alaihissalam, seorang daripada hamba Allah yang soleh. Bagi contoh kepada raja yang paling berkuasa lagi soleh. Kuasanya tidak mengubah kesolehannya. Ini Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain. Ataupun dalam Al-Quran sebut Zulkarnain. Zulkarnain, semua menyebut alaihissalam, dengan dia panggil tarahum, dengan mendoakan keselamatan padanya. Zulkarnain seorang yang kita baca kisahnya surah Al-Kahfi. Namanya hanya disebut surah Al-Kahfi. Allah cerita apa sebab dia jadi gagah sangat, kuat sangat. Dengan tempoh sekejap dia boleh menguasai banyak tempat. Bukan dia boleh menyekat Ya'juj Ma'juj. Ini tuan-tuan, tentera paling kuat sekali dalam dunia, Ya'juj Ma'juj. Tak ada orang boleh kalahkan. Tak ada. Jangan ingat tentera yang ada hari ni kuat. Tentera yang ada ini belum bertemu dengan ruas dia. Buku dan ruasnya. So, kita kadang-kadang dengar ada orang di bertanding menang peringkat international sekian-sekian. Bukan maknanya dia paling kuat. Kerana ada orang tak masuk bertanding. Ada orang tak masuk bertanding. Ni kalau dia masuk, dia mungkin kalahkan yang juara dunia ni. Dia kan seolah menyangka bahawa yang menang peringkat dunia itulah terhebat di dunia. Ada yang lain yang sifat low profile. Dia mungkin tak timbul, dia mungkin tak nak masuk benda macam gitu. Tengok orang mengaji Quran ni, juara dunia mengaji Quran, Johan tilawah. Apakah dia paling sedap? Tak ramai lagi yang sedap. Yang ni tak nak masuk. Yang bila seorang qari Mesir terkenal yang bernama Abdul Basit bin Abdul Samad. Abdul Basit. Ngaji sedap. Atau boleh Google lah. Boleh YouTube. Tapi dia bagi syarat pada anak murid dia, siapa yang belajar dia, seorang pun tak boleh masuk pertandingan. Syarat dia. Boleh belajar ngaji berlagu, tapi dia tak bagi anak murid dia masuk pertandingan. Dia pun tak masuk. Ini qari dunia. Orang dah level dunia tak akan masuk bertanding. Bertanding ni orang baru nak cari kedudukan. Yang betul-betul level tak akan masuk. Ibaratnya. Jadi, Ya'juj Ma'juj, siapa yang tahan dia? Zulkarnain. Apa cerita Zulkarnain? Allah sebut. Summa atba'a sababa fa'atba'a sababa. Sebab kami mudahkan segala urusan. Maka dengan takdir dan kemudahan Allah bagi. Allah jadikan Zulkarnain ditakuti, digeruni, tenteranya pun taat, patuh, tak lawan. Seorang pun tak pernah lambat. Kata bila Allah nak jadikan kita berjaya, kita tengok semua depan tu mudah. Urusan mudah. Ni mudah, anak berjaya. Lepas tu kita sebut bila kita dapat sesuatu, fabitaisiri, kerana kemudahan Allah bagi.
Kalau benda tu tak macam kita nak, fabi takdirinlah takdir Allah pada kita. Baik. Kembali pada makna tawakal. Atau dalam bahasa Arab panggil tawakul. Yang Melayu dah sebut perkataan tawakal. Arab sebut tawakul. Daripada tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Mutawakkilun. Tawakal, yakni mewakilkan. Dia daripada perkataan wakala yakilu. Serah, wakil. Tuan-tuan, saya tak nak ke pasar. Saya pun wakil seorang ke pasar, belilah sayur. Belilah ikan. Ambil piti, ambil duit, belilah. Saya dah serahkan bulat-bulat pada dia beli. Maka bila dia beli dah. Saya nak makan nasi lemak. Saya suruh tukang masak saya, masak nasi lemak. Saya serah pada dia. Saya tak fikir dah. Macam mana nasi, beras, campur apa. Saya tak fikir. Saya tahu nasi lemak je. Saya serah pada dia. Dan dia buat nasi lemak, saya bagi makan. Ini proses makna tawakal. Saya sakit. Saya pun masuk hospital. Saya pun minta seorang doktor rawat saya. Kalau saya sakit ni, pakar ni lah. Saya dah bayar. Apa yang saya buat, saya bayar. Tapi bab menyembuhkan itu, tak pernah saya fikir macam mana cara dia buat. Maka doktor pun masuk saya bilik bedah ke, masuk bilik healing ke, buat tu, buat ni, bagi makan ubat. Yang saya tahu akhirnya saya sembuh. Proses tu saya tak tahu pun. Dan saya tak campur. Kalau saya tahu pun saya tak campur. Saya tahu doktor akan masuk, dia akan bagi saya punya gelang satu. Tapi saya tak boleh pilih dia gelang bagi warna putih. Doktor, gelang warna hijau tak ada. Saya tak akan pilih. Putih-putih, dia bagi biru-biru lah. Saya nak cakap apa? Itulah modus operandi hospital. Dia masuk saya kan ward, dia beritahu saya sejam sekali dia akan cek darah saya. Saya tak boleh nak bantah sehingga saya sembuh. Lepas itu proses tawakal. Seumpama seorang budak dimandikan oleh mak ayah dia. Tuan-tuan pernah tak kena mandi di mak ayah? Masih kecil lah, besar-besar tak mandi dah. Kecil. Mak kita tahu mandi sendiri tak cuci kita. Dah main pasir, dah main itu. Proses mak mandikan anak, no, kumpul. Siram air, tak sabun. Kadang-kadang berdebak sebiji. Sebab apa? Yalah, gerak ke lain, debang sebiji. Kita pun duduk sampai siap mandi. Proses itu serah kepada mak kita. Tawakal. Tuan-tuan, masa kita kecil, kita pernah fikir duit berapa puluh ringgit, berapa ratus ringgit. Tak pernah. Ayah kita kerja cari duit. Tahu-tahu makan. Masa tuan-tuan kecil, tuan-tuan fikir ke rumah, kereta. Masa kecil. Yang cerita sekarang. Kita nak tengok, tunjuk analogi tawakal. Tuan-tuan masih kecil, tuan-tuan tak fikir pun nak duduk kat mana. Kita tahu duduk dalam rumah. Kita pun tahu ayah kita beli rumah ke sewa. Kita pun tak tahu, tak ambil pok, tak ambil tahu. Ayah kita bayar ke bulan ni sewa, tak bayar. Kita pun tak tahu. Tahu-tahu rumah ni dah jadi rumah pusaka. Duduk rumah tu. Ayah kita siapkan makan, minum, pakai baju siap. Proses itu tawakal kita. Zaman kita kecil. Tapi itu dipanggil sebagai satu tawakal yang bersifat apa yang kita namakan sebagai proses kehidupan kita. Tapi ini tawakal bersifat agama. Kita dalam agama ni kita ada dua benda. Pertama kita panggil isti'anah, yang kedua kita panggil inabah. Isti'anah minta tolong, inabah kembali. Dalam Al-Quran kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah, bukan yang lain. Didahulukan iyyaka, hanya padamu. Maknanya sifat yang kami nak sebut ni hanya padamu. Apa dia? Na'budu, kami sembah. Wa iyyaka, hanya padamu. Nasta'in, kami minta tolong. Baik, di situ ada makna kita kata sebut tadi isti'anah dan inabah, ataupun disebut juga oleh ulama sebagai isti'anah dan ibadah. Minta tolong dan ibadat. Ibadat kita dalam semua bentuk dan jenis hanya untuk Allah, tak ada yang lain. Baik kita puasa, baik kita zakat, baik kita haji, baik kita zikir, baik kita sembahyang, baik kita sedekah, hanya pada Allah. Ini makam ibadat. Tak boleh buatkan orang lain. Yang kedua, tolong, minta tolong. Minta tolong beri makan, beri minum, beri pakai. Minta tolong biar selamat tubuh badan kita, sihat kita. Minta tolong dilindungi kita. Maka hanya pada Allah kita minta perlindungan. Cuma,
Allah yang suruh kita minta tolong dengan dia. Kalau sakit, kita minta tolong Allah sembuhkan. Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan kita melakukan sebab-sebab. Dalam hadis Nabi kata apa? Inna Allaha anzala da' wa anzala ma'ahu dawa' fatadawu. Allah yang turunkan penyakit. Dan setiap kali Allah turunkan penyakit, Allah turunkan bersamanya obat. Kerana itu, carilah obat tu, kata Rasulullah. Fatadawu, cari obat tu. Kadang tadawu makna usaha. Baik, antara usaha dan tawakal, maka bagaimana kita nak jadikan ia tepat, tidak keluar daripada makna tawakal. Selagi mana usaha tadi tidak bercanggah dengan syarak, maka dinamakan ia dalam kerangka atau di dalam makna tawakal. Bila mana usaha tadi mula menyalahi syarak, itulah perkara yang merosakkan tawakal. Contoh, kita tak ada duit, kena cari duit. Kita pun mencuri, menyalahi syarak. Maka itu makna kita tak serah pada Allah. Allah dah sebut jalan dia. Allah dah beritahu kalau kamu tak duit, ni jalan dia. Kerja, usaha, begini. Lalu kita keluar daripada benda tu. Akhirnya kita keluar daripada makna tawakal. Allah suruh kita cari jodoh. Cari jodoh, kahwin. Maka selagi mana kita berada dalam mengikut syariat, kahwin kita tadi, maka itu namanya dalam makna tawakal. Tapi kalau tak ikut syariat, cara kahwin kita salah. Misalnya, tanpa wali, tanpa saksi, kahwin sama-sama kita macam tu je, maka kita keluar daripada makna tawakal. Kita nak ubah orang jadi baik. Allah dah ajar kita nak ubah orang jadi baik, nasihat. Nasihat dia. Beritahu dia. Ingatkan dia. Doakan dia. Ini semua yang disarankan, yang diperintahkan. Bagaimana kita melakukannya, kita masih dalam makna tawakal. Tapi kalau kita keluar daripadanya, ini jahat sangat, tembaklah mati sahaja, kita dah keluar dari makna tawakal. Kita tak serah pada Allah. Nabi SAW, pada peringkat awal dakwah Rasul di Mekah, di kalangan orang Islam yang masuk Islam ni ada yang gagah kuat. Nabi tak benarkan orang Islam untuk membalas kejahatan orang kafir. Kalau orang kafir maki, jangan jawab. Diam. Kalau pukul, jangan balas balik. Ini Abdullah bin Mas'ud kena belasah depan Kaabah. Ini Abu Dzar Al-Ghifari kena belasah depan Kaabah. Ini sahabat yang ditambak, diikat. Bilal bin Rabah, Amir bin Fihr. Ini Sumayyah binti Khayyab. Ini Ammar bin Yasir. Ini Yasir. Semua Rasulullah tak suruh sahabat kita bakat bebaskan dia. Fatrah ini Allah menyuruh orang beriman, sabar. Jangan lawan. Datang Umar masuk Islam, Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam. Kita lawan. Tak boleh. Tak boleh lawan. Sampai ke Madinah, barulah diturunkan syariat perang pada tahun kedua Hijrah. Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Dibenarkan umat Islam berperang. Dahulu mereka dizalimi dan diazab. Dan Allah akan memberikan pertolongan dan Allah Maha Berkuasa. Turun ayat ini, umat Islam diizinkan perang. Namun, keizinan perang itu juga bersyarat. Pada permulaan Islam, keizinan perang itu bersifat difa'iyah, bukannya talabiyah. Difa' maksudnya difa', tahan diri je. Kalau diserang, jangan mulakan serang. Kalau diserang, defense, difa'. Kemudian sesudah itu boleh diperintahkan supaya serang orang, dinamakan jihad tolak. Kita dalam pembahagian jihad ada dua. Satu dipanggil difa', self defense tadi. Satu nama tolak. Tolak, kita serang orang pula. Agak-agak tengok dia sama-sama pergi serang. Tapi proses itu pada permulaan Islam, dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, semua perang ini bersifat difa' tadi. Tapi seterusnya mulai syariat perang cari musuh. Seperti pembukaan kota Mekah. Orang Islam pula pergi serang Mekah. Seperti peperangan Muraisi, peperangan Bani Mustalik.
Seperti perangan Tabuk. Orang Islam buat pergi cari Rom. Mana Rom? Kita cari Rom. Tak tunggu Rom datang Madinah. Kita pergi sergah Rom. Terjah Rom. Sehingga menjadikan Rom takut. Belum pernah ada orang pergi datang nak serang Rom selain pada Parsi. Ini kuasa hebat. Tetapi kita tengok kucing. Kucing tiba-tiba serang kita. Meloncat ke belakang juga kita. Walaupun asal kucing ni jinak. Tiba-tiba kucing bertindak menyerang kita. Tuan-tuan lari tak agak-agak? Terkejut sebab kita tak sangka kucing boleh serang. Ayam tiba-tiba dia menyerang kita. Biasa kita ayam makan dia. Kita KFC kan ayam tu. Ini tiba-tiba ayam tu nak patuk kita. Lari juga kita. Rom terkejut kerana tindakan Nabi SAW kumpul tentera. Pergi serang. Rom punya takut lari ke belakang. Sehingga Islam mendapat kemenangan. Secara maknawiyat. Secara kita katakan secara maknawiyat kerohaniannya atau secara psikologinya menang sebab dia orang lari. Maka ini bagaimana tawakal. Tawakal bererti kita melakukan sesuatu, mengambil segala usaha berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Tapi ada satu lagi tambahan. Seorang bila mana kita buat segala yang Allah suruh, tak ada duit kerja, sakit cari ubat, jumpa doktor. Satu lagi kena tambahan, bahawa hati kita melihat Allah lah yang menentukannya. Saya sakit memang saya cari ubat, Islam suruh cari ubat, jumpa doktor. Tapi saya tak kata doktor sembuhkan saya. Allah. Memanglah fulan bin fulan, tolong saya tak ada masalah, saya pun minta tolong fulan bin fulan. Itu syariat suruh. Tapi hati saya dengan Allah. Anda kata dia tak nak tolong saya, dia takkan jadikan saya putus asa. Kerana saya yakin saya ada Allah. Sebab itu kita lihat dalam peristiwa hijrah. Nabi SAW bersembunyi sana, bersembunyi sini. Nabi keluar rumah pun pakai topeng. Tutup wajah. Itu tawakal. Nabi tak ada berbuka. Nabi berhijrah malam hari. Bukan siang-siang tengah hari. Malam hari. Orang dah sibuk tidur, rehat. Nabi keluar. Jalan kaki. Menghala jalan lain. Bersembunyi di Gua Thur. Upah orang untuk tunjuk jalan. Abdullah bin Uraikid. Lalu jalan yang biasa orang tak lalu. Kata ini apa semua ni? Ikhtiar. Yang Allah perintahkan. Tetapi hati Rasulullah dengan Allah. Sebab itu bila Rasulullah tegur Abu Bakar. Mana yang berada di Gua Thur, tiba-tiba musyrikin Mekah datang. Diri depan Gua Thur, lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka pandang bawah nampak kita. Lalu Rasulullah pun tersenyum berkata pada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain, Allahu salisuhum. Abu Bakar, kamu jangan ingat kita berdua je. Allah bersama kita. La tahzan, jangan sedih. Lihat, Rasulullah pun tunjuk makam tawakal sebenarnya. Dah kita buat segala-galanya, tuan-tuan serah pada Allah. Saya sakit, saya berubat semua cara, tapi saya serah pada Allah. Dia sembuh atau tidak, ini urusan Allah. Bukan urusan fulan bin fulan. Allah. Tuan-tuan, saya usaha untuk dapat anak dan zuriat. Usaha yang biasa kita buat, yang disyariatkan. Yang moden, yang tradisional. Tak kira lah asal dia tak bercanggah syariat. Habis duit ke, habis masa ke, jauh jarak ke, tak ada masalah. Itu ikhtiar yang Allah izinkan. Tapi hati saya tetap dengan Allah. Saya tak kata orang ni yang menyebabkan saya dapat anak. Kalau tidak, tuan-tuan semua orang tak ada anak, jumpa dia je, ada anak belaka. Ini yang perlu kita jelaskan. Tawakal ialah satu amalan hati. Sebagaimana qanaah juga amalan hati. Kita serah kepada Allah. Lihat perintah Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah cukup. Man tawakkala 'ala Allah kafahu. Siapa yang serah diri kepada Allah, Allah cukupkan dia. Apa maksud Allah cukupkan dia? Kata cukup Allah akan uruskan dia. Allah uruskan dia. Apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki. Allah uruskan. Kita tuan-tuan bila kita dalam dunia ni ada anak yatim.
Anak yatim maknanya tak ada bapa, tak ada mak. Atau bahasa tepat tak ada ayah lah. Walaupun dalam bahasa kita, tak ada mak ayah ni tu yatim. Lalu kita nampak dari aspek apa dia tak ada? Pendidikan, kasih sayang, keselamatan, masalah keuangan. Aspek ni kalau tuan-tuan tengok anak yatim, tuan-tuan bayangkan anak-anak kita jadi anak yatim, kita tak ada nanti. Tuan-tuan bimbang pun untuk anak-anak. Bila tuan-tuan mati, fikir mati dengan anak-anak kecil, apa yang tuan-tuan bimbang? Siapa jaga dia? Siapa protect dia kalau dia kena bully? Siapa nak bagi duit dia? Siapa nak bagi pakai baju dia? Selama ni kita beli 10 helai baju ke anak kita, sayang kita. Andai kata kita mati. Kalau anak-anak kecil ini, kita lihat anak kita. Siapa yang akan memanja dengan dia? Siapa akan jadikan dia tertawa? Siapa akan jadikan dia tenang, gembira, tidur dengan lena? Siapa akan jadikan dia makan, kenyang, bersuap? Seronok, ketawa. Contoh kita fikir benda tu, kita mungkin menangis. Tuan-tuan akan menangis, fikir Allah, kalau aku mati, ya Allah, anak aku. Saya jumpa ada sahabat saya sakit. Dia nangis. Kenapa? Dia fikir anak-anak dia. Anak saya. Cik lagi anak. Macam mana? Siapa nak hantar dia sekolah? Siapa yang nak tenangkan dia, nak lap air mata kalau dia menangis, nak pujuk dia bila dia merajuk, itu ini. Tuan-tuan bayangkan dalam hidup manusia, dia ada anak yatim. Apakah tuan-tuan menyangka anak yatim itu dia tak ada makan minum, tak ada kasih sayang? Kadang-kadang anak yatim itu lebih dapat kasih sayang berbanding anak yang ada mak bapak. Lebih terjaga makan minumnya berbanding anak yang ada mak bapak. Lebih bijak dan cerdik berbanding orang yang ada mak bapak. Lebih terpelihara fizikalnya daripada yang ada anak mak ayah. Ni ada mak ayah pun kena dera juga. Tuan-tuan, Allah tunjuk bahawa yang uruskan ini Allah. Malah kita sedih. Sebab tu orang beriman. Bila dia dekat nak mati, kita lah dekat nak mati. Apa yang Allah cerita pada orang beriman bila dekat dengan mati? Bila dekat dengan mati. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'anun. Turun malaikat. Lalu malaikat ini berkata kepada orang beriman, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Jangan kamu takut dengan apa yang akan kamu lalui. Apa yang kamu lalui sebab inilah kebahagiaan. Dan jangan kamu sedih dengan anak-anak yang kamu tinggalkan, isteri yang kamu tinggalkan. Allah pelihara mereka. Sebab orang beriman dekat, betul-betul dekat nak mati, benda tu dah tak ada. Kalau tuan-tuan belum nak mati, tapi dekat belum nak mati lagi, masa tu masih ingat anak. Tapi kalau benar-benar dekat waktu mati, benar-benar, ketika itu Allah sudah hilangkan kebimbangan itu. Allah sudah hilangkan ketakutan itu. Dan ini disebut dalam hadis. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah cinta bertemu dengannya. Maksudnya, orang ni akan dimasukkan rasa gembira bertemu dengan Allah. Sampai lupa anak-anak. Lupa isterinya. Kenapa? Kerana Allah telah mengambil urusannya. Allah jaga. Allah jaganya. Ini cerita tawakal. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, bila Allah perintahkan kita tawakal, kenapa? Sebagai satu rahmat. Kita ni tuan-tuan, kalau tak tawakal, kita putus asa. Kita ni kalau tak tawakal, kita lemah. Kita ni kalau tak tawakal, kita sombong. Jadi ahli neraka. Kita ni tuan-tuan, kalau tak tawakal, kita kalah. Kita kalau tak tawakal, kita tak jumpa jalan keluar. Kita kalau tak tawakal, kita tak pernah rasa cukup dalam hidup. Tawakal datang dengan perintah Allah bagi membentuk suatu kemuliaan kita. Sebab itu Allah sebut, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bukannya mukminun. Maka hanya pada Allah orang beriman kena letakkan pergantungan harapannya pada Allah. Letak pergantungan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kata, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar orang beriman, serah pada Allah. Ada satu hadis yang panjang. Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok umat nabi-nabi masing-masing. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Lalu Rasulullah melihat umatnya begitu ramai sekali. Ramainya umat. Nabi cukup gembira. Dan
Ramai-ramai tadi, semuanya ada kehebatannya tersendiri. Umat Islam, hebat. Hebat dalam jihad, hebat dalam ilmu, hebat dalam ekonomi. Nabi tengok ni, kehebatan umat dia. Bagaimana kita tengok hari ni, ada kalangan umat Rasulullah hebat pada bidang ilmu. Ini hebat di sudut ibadat. Ini hebat di sudut harta benda dia. Hebat di sudut kepimpinan. Ini ada pada umat Nabi SAW. Maka Nabi pun gembira. Lalu Allah tambah lagi gembira Nabi SAW dengan menyebut bahawa, kata Jibril, 70,000 umatmu masuk syurga tanpa hisab. 70,000. Kata bila disebut 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Bang Ukasha bin Mihsan. Kita setengah baca dengan Muhsan. Ukasha bin Mihsan, dia kata, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Doakan pada Allah supaya aku masuk syurga tanpa hisab. Nabi kata, fa anta minhum. Ya, kamu di kalangan mereka. Kamu salah seorangnya. Orang pertama diketahui masuk syurga tanpa hisab ialah Ukasha bin Mihsan. Lalu ada seorang lelaki lain bangun juga. Ya Rasulullah, aku pun nak macam dia. Nabi kata, sabakaka Ukasha. Ukasha telah mendahuluimu. Setengah ulama kata, lelaki kedua yang bangun ini ialah munafik. Ukasha waktu kata, ya Rasulullah, jadikan aku di kalangan orang masuk syurga tanpa hisab. Kerana Ukasha faham apa itu tuntutan dan perintah agama. Bukan makna lepas tahu masuk syurga tanpa hisab, goyang kaki di rumah, hisab ceruk. Buat apa benda pun dah tak bimbang. Ukasha faham apa maksud masuk syurga tanpa hisab. Ia bukan satu waranti untuk suka-suka nak buat apa-apa. Bila orang kedua munafik bangun, ya Rasulullah, aku pun nak jadi macam dia. Nabi kata, Ukasha sudah mendahuluinya. Nabi kata, kamu tak boleh. Nabi tak cakap macam tu. Nabi jaga cara bercakap. Ukasha telah mendahului kamu. Kata, kalau kita baca sejarah Ukasha, siapa Ukasha? Supaya kita tahu dalam watak orang yang tawakal hebat ini. Watak yang masuk syurga tanpa hisab, dia bukan kerana namanya Ukasha. Dia orang yang faham tentang perjalanan perintah Allah. Ukasha di kalangan sahabat, ia panggil As-Sabiqun al-Awwalun, golongan yang pertama meluk Islam. Semua peperangan dia terlibat. Semua peperangan. Ukasha seorang lelaki yang cantik, lawa. Ini orang Islam. Tapi masih sama orang yang gagah. Berperang dengan semua peperangan. Semua perang dia tak pernah miss. Sejak zaman Nabi SAW. Sehinggalah beliau gugur syahid. Beliau ni mati syahid. Pada usia 45 tahun. Di satu kawasan namanya Buzakhah. Apa cerita dia mati syahid? Ukasha dalam Dalail Nubuwah oleh Imam Baihaqi cerita, waktu dia perang Badar, dia lawan, pedang dia patah. Dia cepat-cepat datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, pedang aku patah. Untuk bukan mengadu nak minta pedang, tapi nak buat apa? Nak tanya. Lalu kata Rasulullah, Rasulullah beri kepadanya urjun, atau kita panggil, beri, kalau kita sebut pokok kurma tu, dia punya urjun ni tempat di mana buah kurma akan keluar. Tandang dia tu, tandang dia, urjun. Ambil yang ni, perang guna benda ni. Pakai pepah, pakai benda ni je. So tak ada pedang nak bagi pada Ukasha, Nabi bagi dia urjun, ataupun kita katakan benda yang tempat keluar buah kurma tu. Macam pelepah jugalah. Ambil ni, perang. Maka Ukasha dengan yakin ambil pegang. Yakin pada Allah, dan dia gunakan benda ni untuk lawan orang musyrik Mekah. Yang akhirnya tiba-tiba benda ni bertukar menjadi pedang. Pedang yang panjang, berkilat. Yang dinamakan dengan pedang Al-Aun. Aun dalam bahasa Melayu maknanya tolong. Aun. Orang kita panggil on. Aun. Tolong. Maka dia berperang sampailah dia syahid. Pakai pedang tu. Perang Badar dia tak mati syahid lah. Dia perang dalam peperangan murtad. Waktu Abu Bakar Siddiq tahun ke-11 Hijrah menjawab jawatan khalifah, yang berlaku ialah murtad ramai-ramai kabilah. Ia benar-benar ujian.
Bila Rasulullah wafat, ada sebagian yang bodoh menyangka kekuatan Islam itu pada Rasulullah. Dia lupa kekuatan Islam itu ialah Allah. Ini agama Allah. Dia ingat macam yang lain-lain, bila pemimpin mati habis. Maka sebahagian kabilah murtad. Kabilah besar-besar pun murtad. Antara kabilah besar yang murtad ialah kabilah Asad. Yang dipimpin oleh Tulaihah bin Khuwailid dan adik-beradiknya. Salamah bin Khuwailid, Hubalah bin Khuwailid. Talha ini, Tulaihah, asalnya sahabat Rasulullah tapi murtad. Dia masuk Islam tahun ke-9, masuk tahun ke-10 dia rasa macam dia Nabi macam Nabi juga. Dia pun hantar surat pada Rasulullah, beritahu Rasulullah, saya pun Nabi juga rupanya, baru perasan. Dia jadi macam kita lah, baru mengaji setahun, rasa saya pun macam Tok Guru juga, baru perasan. Ada lawan Tok Guru, baru setahun ngaji. Ini baru setahun masuk Islam, tahun ke-10 rasa, saya pun Nabi. Maka Rasulullah SAW hantar sahabat, pergi lawan dia, nama Dirar. Tapi Tulahah ni, dia gagah. Dan dia kebal. La yu'sar bihi silah. Senjata kena kat dia tak lut. Dan dia memang pahlawan hebat. Kalangan Asad, gagah. Sebab orang kalau nak ngaku-ngaku Nabi ni, bukan jenis komand-komand, dia mesti orang gagah jugalah. Rasulullah wafat dan kadang dia murtad. Dia sempat jadi sahabat. Sempat. Akhirnya dia ancaman terbesar pada dunia Islam. Kerana dia pegang kabilah Asad. Ribuan orang yang murtad. Ada seorang lagi orang yang juga sahabat Rasulullah. Yang bernama Uyainah bin Hisn. Yang juga masuk Islam tahun ke-9. Kemudian murtad, ikut dia. Ni ada kelompok orang yang pernah bersama Rasulullah murtad. Kumpul satu kelompok. Maka Abu Bakar pun hantar Khalid Al-Walid. Pergi lawan. Sebab level Tulaihah ni, Khalid Al-Walid. Pada entang betul-betul lah. Orang biasa tak boleh. Gagah. Maka Khalid pun dengan 200 tentera berkuda. Bergerak. Pergi untuk lawan Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Dengan tentera dia. Khalid Al-Walid hantar dulu tu panggil tentera peninjau. Dua orang sahabat Rasulullah namanya Uqashah bin Mihsan ini. Dan Akram bin Thabit. Dua-dua ni gagah. Tapi dia tak boleh lawan gagah Tulaihah. Gagah lagi Tulaihah. Tapi mereka tak kisah gagah tak gagah. Cerita laksana perintah Allah. Maka Akram bin Thabit dan Uqashah pun bergerak terserempak dengan tentera dengan Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Lalu berlaku peperangan. Dua orang lawan. Maka adik kepada Tulaihah namanya Salamah. Gagah juga. Dia berjaya bunuh sahabat Rasulullah, Akram bin Thabit. Tulaihah dia nak lawan dengan Uqashah ni juga pahlawan dan gagah. Tulaihah merasa sukar untuk mengalahkannya. Awam melawan. Akhirnya dia jerit panggil adik dia. Wahai Salamah, tolong aku ni, aku hampir nak kena bunuh ni. Bergabung dua orang ni, lawan. Uqashah bin Mihsan akhirnya gugur syahid. Uqashah juga gagah. Sampai dia boleh compete Tulaihah. Walau Tulaihah ni orang yang antara gagah. Yang tak, bukan senang nak kalahkan dia. Tapi dia punya semangat jihad. Kedua-dua gugur syahid. Lalu bagi tentera Tulaihah, ini kemenangan mereka. Bila Uyainah bin Hisn, yang juga asalnya sahabat Rasulullah. Tapi kedua-dua figure ini akan masuk Islam balik. Tapi mereka pernah melalui zaman murtad. Atau murtad, lawan orang Islam. Bunuh orang Islam. Bunuh sahabat. Bunuh geng sendiri yang pernah sekali kuliah dulu. Pernah. Sama dengan Nabi SAW. Duduk. Lalu bila tengok tak balik-balik dua orang ni, Khalid Al-Walid pun cari bergerak. Bila tengok dua-dua orang ni gugur syahid. Tengok, lalu orang Islam pun rasa macam satu kesedihan. Sebab ini tentera kanan. Ini kita kalau sebut ini UTK, unit tindakan khas, komando, bukan orang tentera biasa. Kalau tentera biasa tak pergi jalan dua orang tu, ini tentera khas. Saya Khalid percaya bergerak dua orang ni je. Ya, kalau jenis tentera bergerak sikit-sikit tu bukan calang-calang tentera. Maka orang Islam kata, oh, dah kalah ni. Macam kalah. Khalid kembali semangat, menyemarakkan semangat umat Islam. Khalid cari. Khalid ni orang berani.
akhir bertembung dengan tentera Tulaiha. Akan berlaku pertempuran yang luar biasa. Sehingga mengalahkan siap seorang. Habis kena. Lalu Tulaiha tahu yang memang kalah dah. Lawan tentera Khalid. Ni Khalid jenis orang yang tak pernah tidur, tak pernah mengantuk dalam perang. Kita kuliah ngantuk. Lawan macam mana Khalid Al-Walid. Kuliah pun main kenyik-kenyik mata tu guru. Buka mata tu buka. Ini Khalid Al-Walid yang disebut bagi tidak pernah pejamkan matanya. Tak pernah pejam pun tak. Dia punya cerah bulat selalu. Ini pembawa obor kemenangan Islam. 50 perang, 50 dia menang. 50 peperangan besar. Itulah ni tuan-tuan, kata ulama, kekuatan dia seperti 1000 orang. Dia gagah. Dia bukan calang-calang orang murtad. Kekuatannya seperti 1000 orang, gagah dia. Tetapi Khalid Al-Walid lebih pada itu. Maka berlaku tembungan yang besar, sehingga Tulaiha tahu dia tak menang. Maka satu persatu tentera dia jatuh, gagah, kalah. Akhirnya Tulaiha cabut lagi. Uyainah bin Hisn kata, Tulaiha, wahyu tak turun lagi ke ni? Tengah perang. Kejap-kejap lagi nak turun, kejap lagi. Perang lagi. Tengok kalah, balik semula. Tak turun lagi wahyu nak beritahu apa ni? Belum. Akhirnya kata Husain, aku tahu ni pembohong besar. Dia kau Nabi ni, dia akan turun dah wahyu. Pembohong besar. Akhirnya Tulaiha kata, betul aku bohong. Kalau dia kata pada tentera ni, dia cakap dengan bunyi ni, jom kita lari. Dia dulu lari. Kalau dia kata pada tentera ni, siapa nak lari ikut aku, larilah ikut aku. Sebab sebenarnya kita bukan berperang atas nama agama. Kalau kamu masih nak perang, peranglah atas keegoan kamu. Aku sebenarnya tak buat apa-apa pun. Jadi lari dengan bini dia. Dan orang tengok bos dah lari, orang pakat lari. Maka kalahlah tentera dia. Tapi Tulaiha tak boleh ditangkap. Dia menyembunyikan diri dia. Dan tentera Tulaiha hancur asal. Habis. Tulaiha dijelma balik bila golongan murtad semua dah habis. Dia pergi umrah. Dia bertembung dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia bertembung dengan orang-orang Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, ya Abu Bakar, kami jumpa Tulaiha tapi pergi umrah. Maksudnya dia dah Islam. Lalu kata Abu Bakar, biarkan dia dah masuk Islam lagi. Biar dia. Dia tak menyeru ke arah kesesatan, biarlah dia. Tetapi Abu Bakar beri amaran, jangan seorang pun orang yang pernah murtad masuk menjadi tentera Islam. Jangan seorang. Tak dibenarkan. Yang ada sejarah-sejarah murtad tak dibenarkan terlibat dalam mana-mana peperangan. Akhirnya Tulaiha, walaupun dia gagah, dia pun duduk saja. Tak boleh buat apa. Sebab ini arahan Abu Bakar. Mana-mana tentera yang pernah murtad, mana-mana orang Islam pernah murtad, tak boleh diambil jadi tentera Islam. Tak benar. Ada tohmahan. Pada zaman Umar Khattab, mereka merayu. Tulaiha minta masuk balik dalam tentera Islam. Umar benarkan tapi tak ada pegang jawatan. Boleh? Jawatan tak ada. Tak akan beri apa pun ketua. Kerana ya murtad ni benda besar, bukan benda kecil. Orang pernah khianat, kalau dia pulang semula, maka tak semudah itu dia mendapat tempat balik. Orang yang khianat ni kena tahu. Dia tak semudah kalau dulu dia tempat tinggi balik, nak tempat tinggi balik, tak mungkin. Melainkan pemimpin yang bodoh je bagi. Orang bijak dia tahu, yang pernah khianat, perlu ditarbiah balik dari bawah. Maka ini dia buat oleh Abu Bakar dan Umar. Akhirnya Tulaiha duduk bawah balik. Dan dia berperang, dan dia juga gugur syahid. Dalam peperangan namanya Nahawan. Menentang tentera Rom, menentang tentera Parsi. Nahawan ni perang menentang tentera Parsi. Tentera Rustam. Dan Tulaiha hari itu, barulah orang tengok. Kata-kata yang menyatakan kekuatannya 1000 seperti 1000 tentera. Tuan-tuan, dia meninjau tentera Parsi seorang diri. Diri seorang-seorang dia. Gagahnya dia. Bila dia pergi, dia lambat balik. Orang Islam kata murtad balik dah. Dia ni tak boleh balik. Rupanya dia pergi ke dalam untuk tahu rahsia musuh. Dia punya berani dia. Dia balik semula beritahu pada tentera Islam. Pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada sahabat yang lain. Akhirnya mereka berperang. Akhirnya beliau gugur syahid dalam perang Nahawan. Ini kesudahan Tulaiha juga akhirnya gugur syahid. Tapi kita kembali pada cerita Uqashah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala. Ini cerita masuk syurga tapi hisab bukan jadi kaki, bukan goyang kaki. Orang tak pernah berhenti untuk berperang. Tak pernah berhenti untuk berjuang.
Sahabat-sahabat duk teka, siapa yang masuk Islam, siapa yang masuk syurga tanpa hisab. Setengah kata, pasti ini anak-anak kita yang tak pernah sembah berhala. Kita ni ada sejarah sembah berhala. Yang ni pula kata, pasti orang-orang yang mula-mula memeluk Islam. Kita ni lambat masuk Islam. Nabi kata tidak. Mereka ini ialah la yaktarun wa la yatatayyarun wa la yastariqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ada 4 sifat. Pertama, di terjemahan dia agak salah sikit. Mereka tidak menipu, bukan menipu. La yaktarun ni bukan menipu. La yaktarun mereka yang tidak menggunakan ubatan secara al-kay, yakni kalau kita terjemah bahasa Melayu, al-kay ni menggunakan sereka panas, menggunakan besi panas. Mereka tidak menggunakan besi panas. Apa maksud besi panas? Pada antara rawatan, untuk menyegerakan sembuh, dia akan gunakan besi panas untuk tekak pada tempat itu untuk hilang segera sakit. Kalau hari ni kita panggil, kita makan pergi tangan sakit. Kalau hari ni lah, tak tahu sakit sangat apa, pergi tangan sakit. Dulu, cara nak tahan sakit, mereka akan gunakan besi pemanas, yang tahu ni besi panas, untuk letak pada tempat tersebut. Bila benda tu kena, dia akan hilangkan sakit sekejap. Sehingga dia menjadi satu i'tiqad. Macam kita lah. Kita kan kalau sakit, makan tahan sakit, hilang sakit. Jadi i'tiqad, merosakkan i'tiqad. Yang ada setengah-setengah ubat, dia punya efektifnya cepat. Cepat. Setengah-setengah ubat. Setengah-setengah rawatan. Efektifnya cepat. Dan ini boleh merosakkan akidah dek kita mula letak benda ni lebih berfungsi ataupun benda ni lebih menyembuhkan sehingga kita lupa Allah yang sembuhkan. Allah. Maka di situ ada berlaku kerosakan. Sebab itu dalam bab hukum kayyi dipanggil, hukum menggunakan besi panas ini untuk mengurangkan sakit, ada 4 pandangan ulama. Sebab Rasulullah SAW juga dikatakan pernah melakukan ini. Tapi tak ada i'tiqad. Macam saya kata, kita makanlah ubat tahan sakit. Tapi i'tiqad tu jangan ada. I'tiqad tu i'tiqad. Maknanya seolah kita sakit makan. Elak baik. Baik. Yang baik kan Allah. Akhirnya bila kita tak jumpa ubat tahan sakit, bila aku ni sakit betul-betul. Tak tahan. Dia nak cari benda sehingga kita rasa tak ada benda ni, tak sembuh. Ini bahaya. Maka rosak. Itu patut yaktawun. Kalau sampai peringkat pergantungannya pada benda obat bentuk macam ni, yang saya kiaskan tadi macam obat tahan sakit lah. Sampai kita rasa makan ni baru tu bukannya Allah. Ini yang menjadikan dia tak layak masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua, nak terjemah tu panjang sikit. La yaktawun, tidak menggunakan besi elemen atau besi panas untuk merawat. Wala yatatayyarun, baik perkataan tatayar, ini juga salah terjemah. Yatatayyarun, tidak melihat celaka pada sesuatu. Panggil tatayur. Kalau kita kan duk fikir ni ada ong tak ada ong, ini ada suai tak ada suai, panggil tatayur. Sejak kamu ada ni aku nampak suai benar kita ni. Macam tu. Kita tengok binatang-binatang ni, kita kata suai binatang ni. Kita tengok bewok, tengah berniaga bewok lalu lah. Sebab itulah bisnes tak untung. Bewok lalu tadi. Maka ini panggil tatayuk. Bagaimana Bani Israel kata, wahai Musa, kamu ni datang, tak bawa tuah apa pun. Panggil tatayuk. Bukan makin teruk kita kena. Mu datang ke tak datang, kita sama-sama kena tindas juga. Ada bezanya. Ini panggil tatayuk. Dia tak melihat ia ujian Allah. Kita tengok bini kita, awak semenjak saya kahwin awak ni, saya makin susah lah saya. Awak ni masuk weh pun. Itu tatayuk. Tak yang susah lah, tak yang senang, dia tak kata pula. Ataupun bini kata, abang sebab saya kahwin dengan abang ni, saya makin susah. Abang ni memang bawa sial lah. Dia panggil tatayuk. Padahal itulah ujian dia. Kadang-kadang depan tu yang senang. Mula-mula susah. Kita kan hidup rumah tangga ni, biasalah senang susah. Itu ujian. Tapi setengah orang macam cepat mentatayur, mensialkan orang. Kata sejak dia ni, sejak kita ni. Kita tengok anak kita lahir. Sejak saya dapat anak ni, saya rasa macam suai hidup saya. Ini tatayur. Dia tak lihat itu ujian Allah. Dan yang ketiga, wala yastarikun. Apa maksud yastarikun? Tidak pernah berjampi. Sini dia terjemah apa? Tidak pernah mencuri. Dia ambil daripada saraka. Bukan yastarikun daripada kata istarqa atau raqiya yarqa. La yastarikun. Itu orang yang tak pernah berjampi. Sebab
pun sama, dia wujudkan i'tikad. Bila jampi, dia jampi saya, sebab tu saya gagah. Dia lupa Allah. Jadi Islam tak larang jampi selagi mana mematuhi beberapa syarat. Syarat pertama, jampi tadi tidak menggunakan nama-nama Allah. Yang kedua, jampi tadi tidak menggunakan benda-benda yang menyalahi syariat atau lapar-lapar syirik. Yang ketiga, tidak meyakini jampi itu penyembuh tapi Allah. Allah, bukan jampi tu. Ikut syarat tu boleh jampi. Tidak, maka salah jampi. Mereka ni tak pernah berjampi. Dan sifat keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Ini mukaddimah tawakal. InsyaAllah kita akan buka lagi perbahasan apa itu tawakal sehingga kita sampai kepada makna dan hakikat tawakal dalam kehidupan kita. Wallahu mustawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang